Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dikasihi Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang berada di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarul A'lamin Nubala, yang merupakan salah satu pengajian daripada serambi ilmu online Masjid Wilayah Persekutuan dengan bidang tasawuf. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada muka surat 411 juz 1, jumlah yang ke-9 pada menyatakan tawaf wada'. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki naskah ini buka muka surat 411. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jumlah yang ke-9 pada menyatakan tawaf wada'. Sekarang menerangkan tentang tawaf wada'. Sebab ini panjang sikit penjelasan dia. Sebab tu minggu lepas kita habiskan. Jadi ada yang mengambil mudah tentang tawaf wada'. Tapi walaupun ada khilaf, sebaiknya kita lakukan. Maka apabila berkehendak pulang ke negerinya, kemudian daripada sempurna hajinya, jadi dah habis haji, nak balik, dan umrahnya, kalau dia buat umrah, nak keluar dari umrah, atau berkehendak keluar daripada Mekah, atau dia memang nak keluar Mekah kerana musafir, maka tak kala selesai ia daripada menyediakan pekerjaan safarnya dan daripada mengikat akan keberadaannya, maka hendaklah ia tawaf wada'. Jadi dia dah siap dah. Dah siap beg. Kalau kita dekat orang Malaysia ni, kalau pergi dekat umrah lah contohnya. Saya haji saya tak tahulah dia punya prosedur tabung haji. Tapi kalau umrah agensi yang saya tahu ni, diorang dah siap-siap, beg dah kemas, semua dah siap, dah letak bawah, dah check up. Sama ada dah masukkan dalam bas atau dalam kereta. Sebab dulu saya umrah terakhir itu private, jadi dia tak ada bas lah, kereta. Cuma yang pertama tu ada bas, tapi saya tak ingat letak barang dulu dalam bas atau macam mana tu saya tak ingat. Lepas tu kami wuduk dulu, letak barang dah dalam kereta. Lepas tu jalan pergi ke Masjidil Haram dan buat tawaf wada'. Habis tawaf wada', terus balik. Dan jangan buat benda-benda lain lagi, tak. Terus balik. Okey. Safarnya dan daripada mengikat akan kenderaannya, maka hendaklah ia tawaf wada' pada Baitullah. Dilakukan tawaf wada'. Maka apabila selesai daripada tawaf itu, maka sunat sembahyang 2 rakaat di belakang maqam Sayyidina Ibrahim AS. Dah habis tawaf wada', solat belakang maqam Ibrahim AS. Dan sunat ia minum air zam-zam. Sunat minum air zam-zam. Kemudian maka pergi kepada multazam dan berdoa di situ, serta menghinakan dirinya dan dibacanya, Allahumma inna hadzal baita baituka wal 'abda 'abduka wa banu abdika wa banu abdika wa banu amatika. Hamaltani ala ma sakharta li min khalqika, sayyartani fi biladika wa ballaghtani bi ni'matika hatta a'antani
alal qada'i manasikika. Fa in kunta radita anni fasdid anni ridan. Wa illa faminal ana qabla taba'udi an baitika hadha aw insirafi in adhinta li ghaira mustabdilin bika wala bi baitika wala raghibin anka wala an baitika. Artinya, wahai Tuhanku, bahawasanya bait ini baitmu dan hamba ini hambamu dan anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Dan engkau tanggungkan akan daku atas barang yang engkau mudahkan bagiku daripada segala makhlukmu, hingga engkau jalankan akan daku di dalam segala negerimu, dan engkau sampaikan akan daku dengan ini, dengan ni'matmu, hingga engkau tolongi akan daku atas menunaikan dan mengerjakan haji. Maka jika ada redha engkau padaku, maka tambahi olehmu daripadaku redha. Dan jika tiada yang demikian itu, maka anugerahi olehmu sekarang akan keredaanmu dahulu daripada jauhku daripada baitmu. Inilah masa aku berpaling. Jika engkau beri izin bagiku padahal tiada menukarkan dengan dikau dan tiada menukarkan dengan baitmu dan tiada benci daripadamu dan tiada benci daripada baitmu. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tawaf wada. Tawaf wada. Sebab itu tawaf wada ni adalah penting. Lalu disebut Allahumma ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani wajma' li khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa dia. Artinya, wahai Tuhanku, sertakan olehmu akan daku akan afiat pada badanku. Yang ni beri afiat tu, sihat dah. Afiat tu. Dan pelihara agamaku. Maksud dia istiqamah dalam Islam. Tidak terkena dengan pemikiran yang songsang. Yang mengkufuri atau menyebabkan seorang itu jatuh dalam lembah bid'ah. Dan pelihara agamaku. Dan baikkan olehmu akan tempat kembaliku. Dan beri rezeki olehmu akan daku akan taatmu selama-lama barang yang engkau kekalkan akan daku. Dan himpunkan olehmu bagiku akan segala kebajikan dunia dan segala kebajikan akhirat, kerana bahawasanya engkau yang terlebih kuasa atas berbuat akan sesuatu. Allahumma la taj'al hadha akhira ahdi bi baitikal harami wa in ja'altahu akhira ahadi fa'awwidni anhul jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan pekerjaanku ini akan kesudahan janjiku dengan baitmu yang haram. Dan jika engkau jadikan akan dia kesudahan janjiku, maka gantikan olehmu akan daku daripadanya akan syurga dengan rahmatmu. Wahai Tuhan yang terlebih rahmat daripada segala orang yang memberi rahmat. Ni. Dan sunat bahawa jangan dipalingkan penglihatan matanya daripada Baitullah itu hingga lenyap ia daripadanya. Jadi tengok, jumpa itu ada yang jalan sambil tengok and then gone. Baru pergi. Ini cuba. Cuba. Kalau orang yang dah selalu pergi kadang tak rasa kehilangan Kaabah tersebut kerana dia nak pergi. Kita ni yang jarang pergi ni, of course, is very meaningful. Dan sangat-sangat hati ni sangat-sangat terikat.
Sebab tu kita, yelah, bila dah balik, ya Allah, bila lagi aku ditakdirkan untuk datang ke sini. Lepas tu yang selalu pergi kena bersyukur. Kalau dapat pergi tu bersyukur. Dan gunakan segala tenaga dan masa kalau ketika di sana untuk beribadat kepada Allah. Jadi dah bosan dah habis dah. Orang pergi haji atau umrah, shopping sakan. Ini bukan waktu dia. Kan? Lebih baik fokus untuk ibadat. Tapi Ustaz, saya shopping ajwa, itu tak apalah. Sebab memang nak dapat yang bagus pun kena beli kat sana. Yang dapat beli dari ladang pokok ajwa di dalam Madinah. Ini baru Nabawi betul. Kurma Nabawi. Kurma ajwa, kurma Nabi yang tumbuh di dalam Madinah. Bukan senang. Tapi ada sahabat-sahabat saya bantu saya dapatkanlah. InsyaAllah. Ni. Jumlah yang ke-10 pada menyatakan ziarah ke Madinah dan segala adabnya. Ni. Ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah mengambil iktibar. Kerana ada yang berpendapat, Ustaz, yang sunat pergi Madinah tu, jangan niatkan untuk ziarah makam Nabi. Ada yang sampai kata, kalau niat, nanti tak boleh jamak. Kenapa tak boleh jamak? Saya tanya, kenapa tak boleh jamak? Dia kata sebab maksiat. Pergi ziarah makam tu maksiat. Jadi kalau kita berpergian untuk pergi ziarah makam Nabi, itu safar maksiat. Perjalanan yang maksiat. Perjalanan maksiat ni dalam mazhab Syafi'i tak boleh nak buat rukhsah. La ta'ati al-rukhasu bil maksiyah. Jadi rukhsah keringanan ni macam jamak dan qasar solat ni. Keringanan ni kalau persafaran dia untuk maksiat tak boleh. Contoh dia, ada fulan bin fulan dia nak pergi berjudi dekat Macau. Contoh dia. Dia pergi keluar sebelum Zuhur. Sampai KLIA dia solat jamak dengan asar. Tak sah. Sebab apa? Sebab safar dia tu nak pergi berjudi dekat Macau. Hadirin wal hadirat amin. Macam tu. Melainkan tuan-tuan. Tapi, ada tapi lah. Kes ini memang kita niat. Contoh dia dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang ditahqiq dari manuskrip. Bukan yang telah ditahrif. Disparasi. Yang ditahqiq daripada manuskrip, dia menulis babu ziyarati Nabi SAW. Bab menziarahi Nabi. Boleh tak saya niat safar untuk ziarah Rasulullah SAW? Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia kata safar maksiat. Tak boleh jamak. Ini salah. Pendapat dia yang menyeleweng. Sampai Imam Subki, dia karang kitab nama dia Shifa'us Saqam fi ziyarati khairil anam. Itu karang kitab tebal menunjukkan ziarah Rasulullah SAW ini adalah sunat yang sangat dianjurkan. Dan bukan hanya itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita memang dah tahu, dah amalan dari dulu. Sumber kitab pun ada. Hujah pun ada. Dalil pun ada. Tapi mereka tetap mendustakannya, menganggap bahawa itu safar maksiat. Tak boleh buat apa. Yang memang kalau cakap dengan orang yang jahil ni, bahasa ulama dulu adalah tarku jawab jahilin. Itu adalah jawabun. Tak jawab orang yang jahil ni juga sudah jawab. Hadirin wal hadirat. Kalau tak percaya, kita pergi ke Madinah. Cuba di bekam Rasulullah SAW tu kita angkat letak doa. Boleh ke tak boleh? Mesti dilarang. So yang kalau kat Malaysia ni, dia kata, oh tak apa. Kalau makan Nabi tak apa. Makan Nabi tak boleh. Boleh pula. Tapi kat makan Nabi, dia tak buat apa. Wahabi kat sana memang buat. Contoh dia.
Maksud dia melarang lah, membid'ahkan, mensyirikkan. Jadi nak kabur dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab yang lain. Begitu juga ulama-ulama muktabar, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa menziarahi safar, menziarahi makam Rasulullah SAW, itu adalah suatu perjalanan yang baik, disunatkan, paling tidak dianjurkan. Sabda Nabi SAW, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. InsyaAllah. Takhrij dia menurut riwayat ni, riwahu At-Tabrani wa Daruqutni. Al-Iraqi yang mentakhrij. Artinya barang siapa ziarah akan daku kemudian daripada matiku, maka seolah-olah dia mengunjungi akan daku pada ketika hidupku. Kenapa kita menziarah? Sebab kemana seolah-olah kita ini menziarahi ketika baginda SAW masih hidup. Dan lagi sabda Nabi SAW, man wajada sa'atan wa lam yafid ilayya faqad jafani. Rawahu Ibnu Adi dan Daruqutni, menurut Al-Iraqi. Artinya barang siapa mendapat akan keluasan rezekinya dan tiada ia pergi mengunjungi kepadaku, maka sesungguhnya adalah ia benci akan daku. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ja'ani za'iran la yahummuhu syai'un illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an akuna lahu syafi'an. Barang siapa yang datang kepadaku za'iran dalam keadaan berziarah, la yahummuhu syai'un illa ziyarati. Hadis riwayat Tabrani seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya barang siapa datang akan daku kerana mengunjungi akan daku, padahal tiada diciptanya sesuatu melainkan mengunjungi akan daku, nescaya adalah hak atas Allah Ta'ala, adalah aku memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia sebut sini. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, maka barang siapa berkehendak mengunjungi akan Nabi SAW, maka seyogyanya ia membanyakkan mengucap salawat pada ketika di jalannya itu. Banyak salawat. Maka apabila melihat ia akan daerah negeri Madinah, jadi dah nak masuk Madinah, nampak negeri Madinah dan segala pohon kayunya, maka sunat dibacanya, Allahumma hadha haramu rasulika sallallahu alaihi wasallam faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amana minal azabi wa su'il hisab. Itu dia. Hadirin wal hadirat. Itu doa yang kita panjatkan. Artinya, wahai Tuhanku, inilah tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan olehmu akan dia bagiku akan peliharaan daripada api neraka dan kesentosaan, daripada siksa dan daripada kejahatan hisab pada hari kiamat. Wasu'il hisab. Tuh doa dia. Dan sunat dahulu daripada ke Madinah itu bahawa mandi ia pada perigi yang bernama Al-Harrah. Iaitu masyhur pada orang Madinah. Jadi ada satu perigi Harrah, disunatkan kita mandi dulu sebelum masuk. Tapi rasa dah tak ada dah. Kerana ada di kalangan mereka tak percaya dengan tabaruk ni. Tak percaya dengan tabaruk ni. Sampai orang bertabaruk dengan perigi yang pernah Rasul minum daripadanya pun dianggap syirik. Itu tak betul. Hujah perbahasan tabaruk tu dah banyak disebut dalam kitab. Ulama-ulama kontemporer dan ulama dulu pun dah sebut habis. Ini. Dan sunat memakai bau-bauan dan memakai kain yang sangat suci. Maka hendaklah ia masuk ke negeri Madinah itu dengan tawaduk. Masuk negeri Madinah itu dengan tawaduk, yakni menghinakan dirinya dan serta membesarkan ia akan negeri Madinah.
Okey. Dan sunat dibaca pada ketika itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya, aku mulai masuk ini dengan nama Allah Ta'ala. Dan aku berpegang atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, masukkan olehmu akan daku pada tempat masuk yang benar dan keluarkan olehmu akan daku pada tempat keluar yang benar. Dan jadikan olehmu bagiku daripada hadratmu akan sultan yang menolong akan daku. Ni. Kemudian maka masuk ia ke masjid daripada pintu yang bernama Babus Salam. Lepas tu dia masuk masjid daripada pintu Babus Salam. Ni. Dan sunat ia sembahyang di sisi mimbar sekira-kira dijadikannya tiang mimbar itu bertentangan dengan bahu yang kanan dan menghadap ia akan tiang yang di sisinya itu peti dan adalah daerah atau lingkaran yang di dalam kiblat masjid itu antara dua matanya. Dan inilah tempat berhenti Rasulullah SAW dahulu daripada diubah akan masjid itu. Jadi sebelum masjid itu direnovate, kat situ tempat berdiri Rasulullah SAW. Sekarang tak boleh lah. Penuh orang berebut. Dahulu daripada diubah akan masjid itu. Dan sungguh-sungguh ia memilih pada tempat-tempat sembahyangnya itu di dalam masjid yang dahulu itu. Kemudian maka datang ia kepada kubur Nabi SAW. Maka berhenti ia pada hadapan muka Rasulullah SAW. Dan di hadapnya akan penjuru pagar kubur Nabi SAW sekira-kira 4 hasta jauhnya. Daripada tiang yang ada pada penjuru pagar kubur Nabi itu. Dan dijadikannya akan kindil lampu hias yang bergantung itu di atas kepalanya. Dan tiada sunat menyentuh akan pagar kubur itu. Jadi tak sunat kita tabaruk dengan pagar kubur. Tak. Dan tiada sunat mencium akan dia. Tetapi berdiri berjauh sikit itu terlebih hampir bagi menghormati akan Rasulullah SAW dan diucapnya pada ketika itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Amin Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Khiyarat Allah. Assalamualaikum ya Ahmadu. Assalamualaikum ya Muhammadu. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Mahi. Assalamualaikum ya Aqib. Assalamualaikum ya Hashir. Assalamualaikum ya Bashir. Assalamualaikum ya Nadhir. Assalamualaikum ya Tuhru. Assalamualaikum ya Tahiru. Assalamualaikum ya akrama waladi Adam. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Khatiman Nabiyyin. Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasulullah Rabbil Alamin. Assalamualaikum ya Qaidal Khairi. Assalamualaikum ya Fatihal Birri. Assalamualaikum ya Nabi Ar-Rahmati. Assalamualaikum ya Sayyidal Ummati. Assalamualaikum ya Qaidal Ghurril Muhajjalina.
Assalamu alayka wa ala ahli baitika alladhina adhahaballahu anhumur rijsah wa tahharahum tathira. Assalamu alayka wa ala ashabika at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajika at-tahirati ummahatil mu'minin. Jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyyan an qaumihi wa rasulan an ummatihi. Wa sallallahu alayka kullama dhakaraka adh-dhakirun wa kullama ghafala ankal ghafilun. Wa sallallahu alayka fil awwalin wal akhirin. Afdala wa akmala wa a'la wa ajalla wa atyaba wa adhara ma salla ala ahadin min khalqih. Kama stanqadhana bika min ad-dalalati wa bassarana bika min al-imayati wa hadana bika min al-jahalati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu wa aminuhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqih. Wa ashhadu annaka qad balaghta ar-risalata wa addaita al-amanata wa nasahata al-ummah. Wa jahadta aduwaka wa hadaita ummataka wa abadaka rabbaka hatta ataka al-yaqin. Fasallallahu alayka wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin. Wa sallama wa karrama wa syarrafa wa azzama. Dan jika ada ia dipesan orang menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatanya assalamu alayka min fulanin aw fulanah. Jadi kalau ada orang sampaikan, kita kena sampaikan. Kita kena sampaikan salam yang orang sampaikan kepada dia. Sirat dia apa? Assalamu alayka min fulanin, lelaki, atau fulanah atau perempuan. Ini. Artinya, salam atasmu daripada si fulan lelaki atau daripada si fulanah perempuan. Itu maksudnya. Kemudian maka berundur, bergeser ia ke sebelah kanan sekira-kira sehasta dan memberi salam ke atas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tantangan bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tantangan bahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan hendaklah dibacanya Assalamu alaikuma ya wazirai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muawinaini alal qiyami bid-dini ma dama hayyan wal qaimaini fi ummatihi ba'dahu bi umuri din tattabi'ani fi dhalika atharahu wa ta'malani bi sunnatihi. Fajazakumallahu khaira ma jaza wazirai nabiyyi an ummatihi ala dinih. Itu dia punya salam yang diajarkan lah. Kena ke ikut? Ini sunat je. Nasihat dia ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimani kepada kita. Lalu kemudian maka kembali ia kepada tempat yang bertentangan antara tiang yang pada penjuru pagar itu dan antara kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri di situ padahal ia menghadap kiblat. Berdiri kat situ dalam keadaan dia menghadap kiblat. Dalam keadaan dia menghadap kiblat. Lalu membaca Alhamdulillah dan membanyakkan selawat atas Nabi SAW, maka membaca ia doa, iaitu Allahumma innaka qulta wa qawlukal haq walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasuluh lawajadullaha tawwabar rahimah. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya engkau berkata dan katamu itu benar.
Dan jikalau ada bahawa mereka itu menganiayai akan diri mereka itu, padahal datang mereka itu akan dikau, ya Rasulullah, lalu meminta ampun mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan meminta ampun bagi mereka itu Rasulullah SAW. Nescaya dapat mereka itu akan Allah Ta'ala mengampuni akan dosa mereka itu dan mengasihani akan mereka itu. Ini. Kan? Allahumma inna qad sami'na qaulaka wa ata'na amraka wa qasadna nabiyyaka mutashaffi'ina bihi ilaika min dhunubina wa ma athqala dhuhurana wa min awzarina taibina min zalalina wa mu'tarifina min khatayana wa taqsirina fattubil Allahumma alaina wa syaffi' nabiyyaka hadza fina warfa'na bimanzilatihi innaka wa haqqihi alaika. Artinya, wahai Tuhanku, bahawasanya kami telah mendengar akan firman-Mu dan kami ikut akan pesuruh-Mu dan kami qasad akan Nabi-Mu, padahal kami meminta syafaat dengan dia kepadamu daripada segala dosa kami dan barang yang memberatkan belakang kami daripada segala dosa kami. Padahal kami taubat daripada kesalahan, padahal mengakui dengan kesalahan kami dan taksir kami. Maka ampuni olehmu, wahai Tuhanku, atas dosa kami dan beri olehmu akan Nabi-Mu ini syafaat pada kami dan angkatkan olehmu akan kami dengan derajatnya padamu dengan berkat haknya atasmu. Itu doa. Allahumma ghafir lil muhajirin wal ansar waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma la taj'alhu akhiral ahadi min qabri nabiyyika wa min haramika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagi muhajirinmu. Wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagi muhajirin, iaitu orang yang berpindah ke Madinah. Dan Ansar, iaitu orang Madinah yang menolong Nabi SAW, dan ampuni olehmu bagi kami dan bagi saudara kami yang mendahulu mereka itu akan kami dengan beriman. Wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan akan dia, yakni ziarah kami ini, akan kesudahan janji daripada kubur Nabi-Mu. Dan jangan engkau jadikan akan dia akan kesudahan janji daripada tanah haram-Mu, wahai Tuhan, yang amat mengasihani daripada segala orang yang kasih. Kemudian maka mendatangi akan Raudhah itu, iaitu tempat yang antara kubur Nabi SAW dan mimbar. Maka sembahyang di situ 2 rakaat. Jadi afdal Raudhah. Ni kan dia ada hadis, iaitu bagaimana solat di sini pahala dia berlipat ganda daripada solat tempat yang lain. Maka sembahyang di situ 2 rakaat. Dan saya hanya membanyakkan pada tempat itu berdoa kerana sabda Nabi SAW, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim menurut Takhrij al-Iraqi. Artinya, tempat yang antara kuburku dan mimbarku itu raudah daripada beberapa riyad syurga. Taman daripada taman syurga. Lebih kurang macam tu. Yakni satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, wa mimbari alal haudi rawahul Bukhari wa Muslim, menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud artinya, dan mimbarku ini di atas telagaku. Kan nanti Rasulullah SAW ada telaga, haud. Dan sunat ia berdoa pada sisi mimbar itu, dan sunat ditaruhkan tangannya di atas puncak tiang mimbar yang di bawah, kerana adalah Nabi SAW menaruhkan ia akan tangannya ke atasnya pada ketika ia membaca khutbah. Pegang tiang khutbah tu, tiang mimbar tu.
Dan sunat ia pergi mengunjung ke Bukit Uhud. Ni ziarah Bukit Uhud. Pergi ke ziarah Bukit Uhud kerana ziarah kepada kubur Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi pergi ke tempat kubur Sayyidina Hamzah. Tapi janganlah pergi dekat belakang. Jangan kena tipu dengan travel agent. Bukan travel agent. Mana-mana. Mutawif ke yang bawa. Terutama yang datang daripada Universiti Madinah. Sebab saya dah kena. Yang terakhir saya pergi. Dia bawa pergi letak kat belakang. Bukan dekat depan Sayyidina Hamzah. Dia letak jauh kat belakang. Lepas tu saya waktu tu tak fikir banyak lah. Tak tahu. Saya tak ingat dah. Waktu pergi 96 tu. Pintu dia yang mana. So dekat belakang tu kita angkat, kita doa. Dia nak kata lah tu bid'ah. Rasul tak buat. Tak boleh. Syirik lah. Tapi dia tak berani sebab. Yelah kita tamu. Cuma dia letak kat belakang jauh. Yang tak dapat pergi ke wajah Sayyidina Hamzah. Pas balik tu baru dia lalu baru saya nampak yang tempat banyak orang ziarah. Sampaikan salam. Berdoa kat situ. Berdoa dengan makna istawasul dan istighasah. Dan benda ni dah habis dah perbahasan dia oleh ulama'. Kan? Ni dia orang faham dan tuduh syirik. Itu. Padahal bukan. Itu baru saya sedar. Oh, budak ni begitu kelentong kita semua. Tu. So jangan. Tuan-tuan jauh-jauh datang dari Malaysia. Kalau pergi ke Madinah, ziarah Sayyidina Hamzah betul-betul. Ziarah ke makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan ziarah beberapa kubur syahid. Yang pada tempat itu. Orang yang mati syahid. Iaitu pada tiap-tiap pagi hari Khamis. Kemudian daripada sembahyang subuh. Dan kembali ke Masjid Madinah kerana sembahyang zuhur. Jadi pergi pagi. Kalau zaman dulu kan dia berjalan kaki. Jauh lah. Dia berjalan kaki pergi sana. Dah ziarah nanti dia orang patah balik. Ni. Sebelum sembahyang zuhur. So sembahyang zuhur dekat masjid. Dan sunat pada tiap-tiap hari kemudian daripada memberi salam kepada Rasulullah SAW. Itu bahawa ia ziarah ke Baqi'. Kalau boleh. Tiap-tiap hari. Dah Rasulullah SAW terus jalan pergi ke Baqi'. Dan ziarah ia di situ akan kubur Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan kubur Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Dan lain-lainnya daripada beberapa sahabat Nabi SAW dan tabi'in radhiyallahu anhum. Imam Malik dikebumikan di Baqi'. Imam Malik. Banyak ulama-ulama besar dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Di Baqi'. Kita pun teringin nak dikebumikan di Baqi'. Dan sunat pergi ziarah kepada Masjid Quba pada tiap-tiap hari Sabtu. Dan sunat sembahyang di dalamnya. Sabda Nabi SAW. Man kharaja min baitihi hatta ya'tiya masjidah Quba'i fayusalliyah fihi kana lahu adlu umratin. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya hingga mendatangi ia akan Masjid Quba, maka sembahyang ia di dalamnya nescaya adalah baginya menyamai pahala mengerjakan umrah. Sama dengan pahala mengerjakan umrah. Ini adalah iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Memang kita dia sunatkan solat dalam Masjid Quba. Pergi. Dan sunat ia ziarah kepada Bir Aris. Perigi yang diludah di dalamnya oleh Nabi SAW iaitu dekat dengan Masjid Quba. Dan sunat ziarah kepada segala masjid dan segala tempat ziarah yang masyhur sekaliannya itu pada orang Madinah iaitu kira-kira 30 tempat. Tak apalah, ziarah. Ziarah tempat Masjid Qiblatain. Saya pergi Qiblatain, kadang-kadang dah masuk situ, solat sunat. Tahiyatul masjid lah. Ingat? Dah masuk kat dalam tu masjid. Solat sunat, tahiyatul masjid. Itu biasa kan. Tapi ada yang hantar tu,
yang dari UC Madinah tu, dia cuba cakap kat saya, kita kalau ziarah sini, kita tak ada afdal apa-apa solat kat sini, kita ziarah je lah, tak payah solat. Saya kata tak, saya nak solat tahiyatul masjid. Oh, dia macam, okey lah, tak apalah. Dia kata tu. Saya katalah, apa masalah solat tahiyatul masjid. Bukan kita iktiraf atau ada apa-apa fadilat menziarahi masjid Qiblatain dengan solat apa ke apa, tak ada. Kita niatkan solat tahiyatul masjid, dah halang-halang masuk masjid. Dan masjid Qiblatain itu tempat masyahid, mashhad. Jadi tempat ialah bersejarah. Di mana di situlah dipindahnya daripada menghadap Masjidil Aqsa, dipindah kepada menghadap Masjidil Haram. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya disebut di sini. Dan demikian lagi sunat ziarah kepada perigi yang 7 yang masyhur pada orang Madinah, yang ada Nabi SAW mengambil ia air sembahyang dan mandi dan minum airnya. Itu. Ini. Tapi kalau ada diorang tu kadang sampai diorang timbul dan tutup perigi tu. Padahal kita berusaha untuk tabaruk. Kenapa Nabi pernah ambil mandi dan wuduk di situ. Maka apabila selesai ia daripada pekerjaan ziarahnya dan berkehendak ia keluar daripada Madinah kepada negerinya, maka sunat ia ziarah kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, iaitu ziarah wada' namanya. Dikerjakannya seperti ziarah tak kala baharu datang dahulu itu, dan berdoa ia supaya dikembalikan lagi kepada Madinah kerana ziarah kepada Rasulullah SAW. Ni kita doa, ya Rasulullah, aku mohon kepada Allah Subhanahu Taala dengan berkat dan tawassul daripadamu agar aku dapat menziarahimu lagi. Lalu contoh ni. Ni. Kemudian maka sunat ia sembahyang 2 rakaat di dalam raudhah, iaitu pada tempat berhenti Rasulullah SAW. Dan sunat tatkala ia keluar daripada masjid Nabi SAW itu mendahulukan kaki kiri, maka kemudian kaki kanan, dan dibacanya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa la taj'alu akhira ahdi bi nabika wa khutta auzari bi ziyaratihi wa ashibni fi safari salamata wa yassir ruju'i ila al-ahli wa watani saliman ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, beri rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau jadikan akan keluarku ini akan kesudahan janji dengan nabimu dan gugurkan olehmu akan segala dosaku dengan berkat ziarah akan dia. Dan sertakan olehmu akan daku di dalam perjalananku ini akan selamat, dan mudahkan olehmu akan kembaliku kepada negeri tempat kediamanku pada hal sejahtera, dalam keadaan maksudnya sejahtera, wahai Tuhanku yang amat kasih sayang daripada segala orang yang menyayangi. Dan sunat memberi sedekah kepada jiran Nabi SAW dengan barang sekuasanya. Dan sunat memperkasakan segala masjid yang antara Madinah dan Mekah. Maka iaitu sunat sembahyang di dalam tempatnya. Dan iaitu 20 tempat kerana adalah sekaliannya itu tempat berhenti Nabi Muhammad SAW ketika bermusafir. Wallahu a'lam. Itu adalah beberapa tata tertib untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung, iaitu fasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan tatkala kembali kepada perjalanan.
InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli haza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.